أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita untuk terus bersama dengan kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai tanda kasih sayang daripada Allah. Allah izinkan, Allah mengajar kita Al-Quran sebagai satu nikmat yang paling tinggi yang Allah nyatakan pada surah 55 surah Ar-Rahman. Dan pada hari ini kita ingin mengulang kaji 6 halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini, halaman 341 hingga halaman 346. Dan hari ini kita bertemu bersama dengan tetamu undangan kita, Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari, sebagai individu penting di Salpat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan juga Ustaz Tirmizi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita bertemu hari ini bersama dengan Ustaz Abdullah ya. Kita nak mencongkel dah lama dah tak bersama dengan Ustaz Abdullah, dan dijemput pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di mana sahaja yang bersama, mungkin ada yang balik kampung dan sebagainya. Teruskan mengikuti My Quran Time, share bersama dengan rakan-rakan yang ada, dan kita nak melihat kepada penghujung surah Al-Hajj yang telah pun kita baca, dan juga kepada surah Al-Mu'minun, surah ke-23 yang mempunyai banyak pedoman-pedoman bagaimana untuk kita berjaya di dunia hingga sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan melihat kepada halaman akhir surah Al-Hajj pada halaman 341, satu perumpamaan yang penting pada ayat 73. Kita nak baca bersama-sama satu perumpamaan yang penting kita ambil permata daripadanya. Kita akan bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari selepas ini untuk melihat bagaimana kesimpulan bagi surah Al-Hajj yang kita baca, surah yang ke-22. Mari sama-sama kita baca ayat 73 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazrul, penonton sahabat Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari daripada UiA. Alhamdulillah. Dan sebelum kita berbincang panjang pada hari ini ulang kaji, kita baca terlebih dahulu ayat 73 akhir, ayat antara surat terakhir surah Al-Hajj, ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu
Azim ayat 73, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali daripada lalat itu, sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Lalat pada hari ini ingin bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari perumpamaan tentang lalat ini Ustaz ya. Ayat ini bermula dengan ya ayuhan nas. Kalau awal daripada surah Al-Hajj ini, tuan-tuan yang buka pada muka surat 332, ya ayuhan nas. Jadi awalnya surah ini dengan ya ayuhan nas, di hujungnya ya ayuhan nas ada pasal lalat. Apa kaitan lalat dengan as-saah ini Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan juga para penonton sahabat Al-Quran sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Menurut sekali kita kena ingat Al-Quran ni kalau digunakan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya orang beriman, itu khusus ditujukan pada orang beriman, dan kandungan selepas ya ayyuhalladzina amanu biasanya hanya mampu dilakukan oleh orang yang benar-benar beriman. Tapi bila sebut ya ayyuhan nas, dia lebih berbentuk umum, merangkumi yang muslim dan juga yang belum muslim. Dan kalau kita tengok ayat yang ke-73 ni, dia Allah Taala beri logik yang sangat kita kata hebat. Kenapa berhala tangkal azimat ni tak boleh disembah dan dibandingkan dengan lalat? Kenapa lalat? Jadi soalan ni kenapa lalat? Lalat ni kita nampak seperti makhluk yang sangat kita kata remeh. Kecil. Tapi kalau kita tanya orang yang terlibat dengan apa? Teknologi aviation, kapal terbang kapal terbang, kalau dia terbang, dia nak kona, dia tak boleh kona macam tu je. Dia kena ambil lajak sikit, lepas tu dia serong badan dia, baru boleh balik. Tetapi lalat ni walaupun nampak remeh, kalau tengok pergerakan lalat, kita tak nak agak. Dia boleh undur ke depan, kiri kanan, dan kemampuan dia bergerak sebegitu berkait rapat dengan kita kata bentuk, reka bentuk Allah buat pada dia. Sayap macam mana sama sekali. Dan walaupun lalat tu nampak remeh, tetapi dia menunjukkan kehebatan Allah dalam mencipta makhluknya. Balik pada ayat ni. Perhati Allah kata duriba masal, diberikan perumpamaan. Kenapa sebut perumpamaan ni? Sebab kadang-kadang perumpamaan ni dia nak bagi orang faham. Orang cakap tinggi-tinggi, payah nak faham. Lalu Allah pun bagi perumpamaan. Okey, ayat ni walaupun statusnya naqli, maksudnya dalil yang datang pada Al-Quran, tapi dalam Allah Ta'ala ajar kepada kita, kadang-kadang naqli boleh menjadi sesuatu yang berbentuk akli. Contohlah, kita kata kenapa kamu sembah berhala tangkal azimat? Sebab kami percaya mereka boleh memberi manfaat, menghindar mudarat. Okey, Allah Ta'ala kata okey, sekarang ni mana lebih hebat? Lalat ini berhala ini kah ataupun lalat? Kita pun kita tanya, kenapa lalat? Jadi Allah Ta'ala kata okey, benda yang kamu sembah, kumpulkan segala, tangkal azimat, berhala, letak selonggok, kita minta mereka semua buat seekor lalat. Dan mudahnya mereka tak akan mampu. Lepas tu Allah kata lalat tu datang, lalat pun ambil sesuatu. Sebab orang Arab jahiliah ni, bila dia nak muliakan berhala dia akan tabur bunga dan sebagainya. Itulah macam sekarang kita tengok dekat depan-depan tu ada makanan, buah apple sebagainya. Lepas tu lalat pun datang. Betul. Lalat tengok ada bunga atas kepala berhala. Dia pun ambil. Lepas tu dia buat lari. Berhala tu tengok je lah, tak ada buat apa. Jadi logiknya Allah tak nak bagi tahu, daripada kamu sembah berhala yang tak mampu buat apa-apa, buat sembah lalat. Sebab lalat dia mampu buat sesuatu. Tapi masalah sekarang kamu tidak menyembah lalat. Kamu sembah benda yang tidak boleh, yang jauh lebih lemah daripada lalat. Jadi ayat ni bila dibacakan pada zaman Nabi, ataupun kita garap kembali bawa pada zaman kita untuk beri logik-logik kepada orang yang bukan Islam, ataupun orang yang beriman kepada tangkal azimat ni, ataupun berhala, mereka akan berfikir, oh sebenarnya tak patut sembah benda ni. Dan kita logiknya lalat lebih berkuasa, tapi kita tak minta pun pada lalat. Alangkah bodohnya aku menyembah benda yang tidak berguna. Ini logik-logik yang Allah Ta'ala bawakan dalam Quran banyaklah untuk menyedarkan kita betapa Allah adalah Tuhan sebenar, dan benda yang kamu sembah ni benda yang tidak berguna sama sekali. Dan ayat ni dia dikaitkan dengan apa, dengan awal surah tu. Awal surah kita baca dia cerita pasal akhirat, gegaran kiamat. Lepas tu antara masalah orang Quraisy pada zaman Nabi ni, mereka tak percaya kiamat tu. Mereka tak percaya kiamat. Jadi Allah Ta'ala pun bawa perumpamaan nak meyakinkan dulu mula-mula Allah tu Tuhan yang sebenar, dan Allah itu mampu untuk menghidupkan manusia. Kalau Allah mampu mencipta lalat yang begitu punya kompleks untuk hidupkan manusia yang mati, itu benda sangat mudah dan remeh pada Allah. Itu antara maksud dia lebih kurang. Masya-Allah, itu adalah apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan berkaitan dengan lalat sebentar tadi, di mana
Satu, yang berhala tu tidak boleh, ataupun semua yang diseru selain daripada Allah ni tidak boleh mencipta seekor lalat misalnya. Dan lebih daripada itu, lalat itu satu tak boleh dicipta, maksudnya dah tak hebat dah yang berhala ataupun sekutu Allah. Tapi yang keduanya ialah kalau lalat itu buat perangai pun, pergi ambil buah apple ke, ataupun kalau kita tengok Ustaz ni, tadi Ustaz cakap tentang aviation, tapi kalau kajian tentang insecticide ni ataupun insect, serangga, lalat ini kalau dia dah mula letak kaki je dekat mana-mana makanan, maka makanan itu akan mula memberi tercemar kan. Dan kalau katakan ada yang menyembah Firaun sebagai satu berhala, ya, maksudnya Firaun kalau ada makanan diinggap lalat pun, lalat pergi kejar ataupun bawa lari, dia sendiri tak boleh nak kejar lalat tersebut kan. Nak ceritanya memang istilahnya dha'ufat talibu wal matlub, memang lemah, ya, kedua-duanya, yang disembah yang menyembah. Jadi baiklah kita kembali balik kepada Tuhan manusia untuk kita membuat persediaan menghadapi kepada hari kiamat as-saah ini sendiri. Jadi ini penutup kepada surah Al-Hajj untuk meneguhkan kepada kita. Dia menarik surah Al-Hajj ni Ustaz ya, pasal dia ada yang ya ayuhan nas, ada juga ya ayyuhallazina amanu, bercampur di situ ya. Jadi dia ada satu penakkulan kepada nakal dan juga akal, untuk kita membuat persediaan. Pasal manusia ni dia banyak hujah Ustaz, suka berdebat dan sebagainya. Rupanya perumpamaan dalam Al-Quran ni cukup untuk checkmate lah ya, membantutkan ataupun memastikan bahawa akal itu terpandu dengan kebenaran. Daripada sinilah sebenarnya kita bila kembali kepada Tuhan, Allah nyatakan pada ayat 77 itu, makin lagi orang itu menyembah pada Tuhan, rukuk, sujud, beribadah dan berbuat baik, maka dia akan berjaya. Berjaya ini disambung kepada surah Al-Mu'minun, surah 23. Kita nak baca sedikit daripada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 ya, 8 hingga 10. Ini adalah beberapa ciri orang beriman yang berjaya, dan di hujung itu ada janji Allah, ulaika humul warithun. Kita baca dahulu ayat 8 hingga 10 surah Al-Mu'minun. Silakan Ustaz Tirmizi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Surah Surahul Azim ayat yang ke-8, dan sesungguhnya beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang mewarisi. Kalau kita tambah lagi satu ayat selepas itu ya, mewarisi apa? Mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Biasanya ayah yang pergi, mak yang pergi meninggalkan harta waris Ustaz ya. Pasal mak yang cari harta, kemudian anak dapat. Tapi di sini bila digunakan istilah ulaika humul warithun, mereka itu mewarisi. Yang cari ni siapa sebenarnya harta ataupun syurga ini, kalau dapat pencerahan daripada Ustaz. Okey, terima kasih. Pada al-warithun, perkataan warithun tu kalau boleh saya ulas, dia ada dua sudut. Satu sudutnya berdasarkan nas-nas hadis. Satu lagi makna perkataan waris itu sendiri. Kita tengok pada nas hadis. Kenapa disebut orang berjaya, orang beriman berjaya yang menepati 7 ciri daripada ayat yang kedua sampai ayat yang dibacakan tadi, mereka ini akan mewarisi syurga. Sebab dalam sebuah hadis ada beberapa hadis lah. Saya ringkaskan dalam sebuah hadis Sunan Ibn Majah, Nabi kata setiap daripada kita ni ada 2 rumah di akhirat. Satu rumah dalam syurga, satu rumah dalam neraka. Apabila seorang tu beriman pada Allah, lalu mereka pun masuk ke syurga. Lepas tu masa duduk dalam syurga tu, ada syurga kosong, ada istana kosong. Lalu istana kosong itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh orang Nasrani, Yahudi ataupun mana-mana manusia yang tidak beriman pada Allah. Dia gini, Allah Ta'ala buat kita ni, dia dah sediakan. Kalau kamu ingkar kepada arahanku, ini rumah kamu dalam neraka. Kalau kamu beriman pada aku, ini rumah kamu dalam syurga.
Jadi ahli syurga dia masuk ke syurga, dia pun tengok ada rumah-rumah kosong. Dia tanya rumah siapa? Rumah hamba Allah yang sepatutnya beriman tetapi dia kufur pada Allah, lalu dia dihumban ke neraka, dia mendiami rumahnya dalam neraka, jadi rumah ni kosong. Kosong. Kamu ambil sebagai pewaris pada rumah ini. Itu ada satu hadis lah. Yang kedua, kalau kita kata macam disebut oleh Ustaz Fazrul tadi, waris ni biasa benda kita tak usah. Contoh si fulan ni, dia kerja biasa, gaji biasa, sekali ada orang kontak dia, saya peguam Sulaiman Akhlaqan contohnya. Tiga Abdul saya ni peguam kepada Ismi Ulang Raja. Ismi Ulang Raja ada tinggalkan harta-harta di luar negara. Berapa? 70 pound sterling, juta pound sterling. Jadi awaklah satu-satunya waris dia. Jadi saya datang ke pejabat, suruh saya terus dapat waris harta 70 juta pound sterling contohnya. Dia pun terkejut. Dia jadi kaya sekelip mata sebab dia mewarisi sesuatu yang bukan diusahakan oleh dia. Betul. Dan kenapa syurga ni dikatakan mewarisi syurga? Sebab kita dengan amalan kita tak akan mampu untuk beli walaupun sekaki tanah syurga. Allah. Sebab tu Nabi ni kata, setiap daripada kamu, amalan kamu tidak akan membawa kamu ke syurga, melainkan rahmat Allah. Lepas tu sahabat tanya, kamu Rasulullah? Ya, Allah Ta'ala limpahkan rahmatku, lalu aku dapat ke syurga. Jadi kesimpulannya, amalan kita, kalau bahasa mudahnya, kita jangan perasan kita ni banyak amalan. Sebab kita tak mampu pun dengan amalan kita untuk mendapatkan syurga. Tetapi Allah Ta'ala beri syurga dengan rahmatnya, seolah-olah kita mewarisi sesuatu yang bukan kerana usaha kita. Macam OKB orang kaya tadi. Orang kaya baru ya, dia bukannya dia berusaha tetapi kerana ada harta yang diusahakan oleh mak ayahnya. Betul. Kali ini kita bercakap tentang syurga itu adalah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba ya menjadi orang beriman pasal nak menempah rumah, tapi rumah itu pun sebenarnya bukanlah kita yang usahakan. Betul. Ia adalah anugerah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya kita mematuhi ciri yang disampaikan pada ayat 1 hingga ayat yang ke 11 12 ini, hingga ayat ke 11, untuk memastikan dapat rumah yang indah dan mewah selesa. Tetapi kalau tidak ustaznya, kosong rumah tu, orang lain pula ambil kan. Betul. Rugi tu kan. Ada rumah cantik-cantik dekat Kuala Lumpur ke besar, rupanya duduk dekat kampung. Kalau rumah kampung tu selesa lagi. Jangan sampai duduk dalam kotak, rupanya ada rumah besar dekat KL, rugi sebagai satu kerugian tawaran daripada Allah dalam surah Al-Mu'minun. Jadi bercakap tentang kita perlu berusaha beriman ini, ia bukan sekadar kita usahakan di peringkat diri kita, tapi ia perlu diperjuangkan. Salah satu contohnya ialah Nabi Nuh alaihi salam. Pada ayat yang seterusnya, muka surat 343, kita nak baca sedikit daripada ayat 23. Kisah Nabi Nuh berulang sebelum ini dalam surah Hud, kali ini daripada surah Al-Mu'minun. Bersama Ustaz Tirmizi, ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 23, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah kerana tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Ayat 23 ni menarik ustaz ya. Pasal ayat 22 tu bercerita tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada perkataan pada ayat 22 itu wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Ada pasal kapal terus bawa kepada Nabi Nuh. Itu cara Al-Quran ini masuk topik itu ya. Lancar dan amat bagus, amat fasahah
fasih sekali. Jadi di sini sebenarnya bercakap tentang Nabi Nuh Ustaz ya. Di sini ada kisahnya, dalam surah Hud pun ada kisahnya, dan dalam surah Nuh pun ada kisahnya. Apa beza kisah di sini dengan surah Hud ataupun di surah Nuh contohnya? Silakan. Okey, sebelum tu kalau kita perhati macam Ustaz Fazal sebut, ayat 22 tu cerita mengenai binatang ternak yang menjadi tunggangan dan juga kapal. Habis kapal cerita Nabi Nuh. Betul lah, Nabi Nuh buat kapal. Itu antara signifikan yang kita kata secara tak langsung. Okey, dia gini, kisah para nabi ni dia berada dalam berbagai surah. Jadi apa hikmahnya? Satunya Allah Taala suruh kita baca semua. Untuk memahami satu kisah jangan ambil satu. Macam kita tengok cerita-cerita pula, cerita apa filem-filem Tengok Spider-Man contoh. Tengok nombor 3 kita tak faham dah. Jadi untuk faham kena tengok package sempurna. Begitu juga Al-Quran ni. Nak faham cerita Nabi Nuh kena ambil semua sekali. Dia kalau saya boleh umpamakan seperti puzzle. Kita susun, ada yang tak lengkap untuk melihat cerita secara keseluruhannya. Lalu kita pun tengok-tengok, akhirnya kita nampak cerita Nabi Nuh tu dalam package yang lengkap, mula daripada intronya sampai kepada pengakhirnya. Okey, kalau boleh kita bezakan antara surah ini dengan surah Nuh, dia melengkap. Contoh surah ni disebut konsep umum. Nabi Nuh memperjuangkan tauhid, ditentang kaumnya, akhirnya mereka dimusnahkan selepas dibina kapal. Manakala surah lain macam surah Hud, kalau boleh saya kata surah Hud ini surah yang ke-11, antara daripada ayat 25 sampai ayat yang ke-48, antara kisah Nabi Nuh yang sangat lengkap. Dia ada masuk dalam tu cerita dengan anaknya yang derhaka. Kalau dalam surah ni, kalau kita perhati ayat yang ke-29 tu, doa Nabi Nuh ketika nak mendarat. Nak mendarat supaya mendarat tempat yang betul. Tapi tak disebut mana lokasinya. Jadi untuk kita tahu, kita buka surah Hud, Allah kata wastawa ta'alal judi, lalu berlabuh atas gunung bukit Judi. Jadi maksudnya dalam surah ni juga dia berdoa untuk mendarat, tetapi dalam surah Hud berdoa sebelum belayar. Jadi kita kata cerita-cerita Nabi macam Nabi Nuh ni kenapa dibaca sekali dengan surah-surah lain, supaya kita nampak package yang menyeluruh. Dan ini juga satu dorongan kepada kita, jangan fokus satu surah daripada muda sampai ke tua. Kita kena baca berbagai surah untuk ambil iktibar, dan kita akan faham cerita itu secara menyeluruh, insya-Allah. Insya-Allah. Itu adalah bagaimana kisah ini diletakkan macam bertibaran Ustaz ya, untuk sentiasa kita melihat kalau bintang tu dia satu saja, kita tengok bintang tu satu aja kita rasa tak cantik sangat kan. Tapi bila bertibaran di angkasa raya itu, malah dia menjadi panduan ya untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Ada kisah Nabi Nuh dalam surah Al-Mu'minun, ada kepentingannya seperti mana doa tadi untuk mendarat, tapi di sana sebelum bergerak ketika nak bersama dengan anaknya. Jadi di situ hidup kita ini dalam pelbagai titik-titik milestone kehidupan, kita tahu bahawa ianya dipandu oleh pelbagai bintang-bintang yang bertibaran di dalam Al-Quran ini. Kita berehat sebentar, kita kembali semula untuk mengulang kaji My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum tersebut. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain.
yakni kaum 'Ad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal, dan terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi yang membacakan ayat daripada ayat 30 hingga ayat 31 ya, bercakap tentang kisah Nabi Nuh, dan kemudian dikaitkan dinyatakan di sini pada ayat 31, kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain, qarnan ya, perkataannya qarnan. Dan kalau kita pergi kepada ayat 42 ya, kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat lain pula, thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin ya, ada qarnan di sana, ada quruna di ayat 42. Zaman 2021 ni ada corona Ustaz. Kan ada kaitan ke ya, tapi nak tahu apa maksud qarnan, quruna dan corona tu, kalau Ustaz dapat lihat ada kaitan atau tidaklah, sila Ustaz. Okey, terima kasih, insya-Allah. Perkataan qarnan ni dia singular lah, kita kata mufrad kepada qarnun. Qarnun ni tanduk. Tanduk. Patut nama Dzul Qarnain ni, kata Dzul Qarnain, kenapa digelar Dzul Qarnain? Ada banyak pandangan lah. Ada Dzu maksud orang yang mempunyai, Qarnain dua tanduk. Itu kiasan sebab bumi ni macam bulat, ada satu tanduk untuk dipegang bumi ni. Dzul Qarnain telah menakluki barat dua dan timur dan juga barat, dua tanduk. Okey, di sini qarnan di sini sebenarnya umat. Umat manusia. Lepas tu baca dalam terjemahan tadi pun Ustaz Tirmizi baca, kemudian selepas itu kami munculkan ataupun kami cipta selepas mereka di situ kaum Nuh alaihi salam, qarnan akharin, satu kaum yang lain. Soalan ni kenapa dipakai qarnan bukan ummatan? Dia gini qarnan ni kalau ikut asalnya pada haiwan dia tanduk. Tanduk tu dia duduk atas sekali. Kalau contoh rusa ataupun lembu dia berdiri, tanduk tu duduk atas sekali. Kenapa kaum Ad selepas kaum Nabi Nuh disebut qarnan? Antara hikmahnya sebab berbanding umat-umat lain, mereka duduk di atas. Umat pertama Nuh alaihissalam, selepas mereka dimusnahkan dengan banjir besar, datang selepas itu adalah kaum Ad. Jadi itu hikmahnya kenapa Allah Taala pakai qarnan tu tanduk, sebab pada haiwan itu dah paling atas, dan dalam kalangan umat manusia selepas yang Nabi Nuh, yang paling atas mewarisi keturunan ataupun generasi manusia kemudiannya adalah kaum Ad. Maksudnya tamadun mereka itu yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi maksudnya selepas Nabi Nuh. Okay. Apa tu yang qurunan tu pula, kalau baca yang terjemahan dia kata kemudian kami cipta selepas mereka, selepas kaum Ad itu qurunan. Kenapa dipakai plural pula? Sebab dia umum nak cerita selepas itu datang kaum Samud, Saleh, Syuaib dan sebagainya lagi. Dan sebenarnya tidak ada kaitan dengan corona. Tak ada kaitan. Okay. Cuma kadang-kadang kita ni orang kita dia kreatif lebih sikit. Contoh hari itu masa PKP itu dalam surah Al-Ahzab, Allah kata pada isteri Nabi, wa qarna fi buyutikunna, damu dan kamu para isteri Nabi kena qarna, tetap duduk di rumah kamu. Jadi orang jenis kreatif ni ada kata qarna corona. Lepas tu arahan ini pun untuk duduk di rumah. Dia kata Quran sebut dah. Sebenarnya tak betul lah. Dia kata dia kena ada berasaskan ilmunya betul lah sebelum kita nak buat andaian macam dia tu. Tidaklah dia punya tanasub dia tu sampai ke situ Ustaz ya, tanpa ilmu yang betul. Kaitan kadang-kadang mungkin belajar berfikir aras tinggi sangat ya, tetapi bukan berasaskan ilmu, akan bawa ke laut, akan hancur juga. Apatah lagi kalau dia kata kalau duduk rumah ni Ustaz ya, kerana duduk rumah tadi dan akhirnya akan menjadi tamadun yang seperti tanduk yang dimuliakan. Itu lagilah dia punya tafsiran yang tidak pun ada asas, yang perlu kita berjaga-jaga. Kadang-kadang kita nak beramal ni Ustaz ya, dia nak semuanya ayat Quran walaupun bukan asas ilmu. Itu betul, yang perlu kita beri perhatian, berjaga-jaga. Baik, kita bergerak kepada halaman 345 ya, di mana kita nak melihat salah satu daripada, selain daripada kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, ayat yang ke 50 ya, ayat yang ke-50 ini berkisahkan tentang Maryam ya, waja'alna ibna Maryam, putera Maryam, yang ada kaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, tetapi ia dalam bentuk yang ringkas. Kita baca dahulu ayat 50 ini dan pencerahan nanti kita nantikan daripada Ustaz Abdullah. A'udzubillahi minasyaitanir وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة
Surah Al-Azim ayat 50, dan kami telah menjadikan putera Maryam bersama ibunya sebagai satu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rendang dengan mata air yang mengalir. Dalam ayat ini Ustaz ya, selain daripada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Ibnu Maryam tak dinyatakan Isa pun di sini, barulah dinyatakan wa ummahu, seperti di-highlightkan Sayyidina Maryam itu sendiri, ibunya itu. Kalau boleh Ustaz cerahkan, apatah lagi ia muncul dalam surah Al-Mu'minun, apa pelajaran untuk kita? Silakan. Okey, mula-mula sekali kita kena ingat manusia terbaik adalah para rasul, para nabi. Dan dia level manusia ni muslim, atas sikit mukmin, atas sikit muhsin. Dan atas lagi pada muhsin adalah para rasul lah. Dan seorang rasul terkumpul pada mereka sifat muhsin, mukmin dan juga muslim. Dan dalam surah ini kita perhati ada kisah Nabi Nuh dan seterusnya, dan kisah-kisah ini adalah satu petunjuk, inilah contoh orang beriman yang perlu kamu ambil pengajaran. Lepas tu mungkin orang tanya, kalau tengok dari segi bahasa Arab, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang yang beriman, lelaki. Mana perempuannya? Mana perempuannya? Jadi kita kena faham, kadang-kadang dalam Al-Quran dia, walaupun Allah Ta'ala address, sebut panggilan telah berjaya lelaki-lelaki beriman. Jadi orang perempuan katanya, perempuan beriman macam mana, apa nasib kami? Jadi kita kena faham, kadang-kadang Al-Quran dalam kaedah bahasa Arab dipanggil taghlib. Taghlib maksudnya menyebut secara umum, walaupun dipanggil wahai orang lelaki beriman, ya ayyuhallazina amanu, tetapi dalam tu masuk sekali perempuan. Dan contohnya surah Mukminun mula dengan qad aflahal mu'minun, telah berjaya lelaki yang beriman. Perempuan macam mana? Kita katakan balik pada kaedah tadi, masuk sekalilah. Apa bukti masuknya? Allah Ta'ala sebut sekali nama Maryam, dicelah kisah para nabi. Itu satu. Kemudian ayat ni juga signifikan, yang penting juga untuk melahirkan ciri orang beriman seperti di awal surah tu, khusyuk, sembahyang, bayar zakat, sama sekali. Pengaruh seorang ibu yang salihah, yang beriman, perlu kita perhatikan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Maryam di sini, antara satu signifikannya, ini satu pengiktirafan. Wanita walaupun tak disebut secara terang dalam Al-Quran, dia masuk sekali dalam perbincangan, dan mereka juga ada, kita kata, hak yang sama rata, peluang sama rata untuk mencapai darjat beriman. Buktinya Allah Ta'ala masukkan nama Maryam, tak masukkan nama Isa. Dan Allah Ta'ala nak cerita seolah-olahnya kalau sekarang Isa tu menepati ciri yang beriman, angkat darjat sampai sebagai seorang rasul, siapa yang bertugas di belakangnya adalah seorang wanita. Ni ayat ni macam saya kata nak pujuk perempuan lah, mereka tidak dibiarkan. Allah Ta'ala sebut juga. Masya-Allah. Ya, itu penting di sini ya, bila diletakkan Ibnu Maryam dan juga wa ummuhu, itu kepentingan golongan wanita Ustaz ya. Pasal ada yang kata bahawa Quran ini penuh banyak dengan nama lelaki je. Kan, malah kumpulan yang feminis ya, contohnya dia menyatakan bahawa dahlah banyaknya nama lelaki, kemudian ahli mufassir pun banyak orang lelaki, jadi dia kata male chauvinist, orang yang dia cuba nak menaikkan lelaki, perempuan ni diletakkan di bawah. Jadi adalah ideologi yang songsang yang mungkin wujud, tetapi dengan kita melihat ayat 50 ini, dia sebenarnya setiap nabi ini sebenarnya dia boleh dia anak kepada mak dia kan. Kalau nak beritahu Musa itu ada mak dia, segala-galanya itu ada mak dia yang memberi kesan kepada individu-individu mukmin dalam surah Al-Mu'minun ini sendiri. Jadi ini pelajaran daripada halaman 345, dan kita nak bergerak kepada halaman 346. Ada ayat yang ke-67 ya, satu ayat yang pendek tetapi ia bercakap tentang satu amalan yang perlu kita beri perhatian. Ayat 67 ya, kita nak baca bersama dengan ayat 66 lah, ayat sebelumnya Ustaz ya, bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون
Astagfirullahalazim, ayat 66 dan 67 sebentar tadi. Ayat 66, sesungguhnya ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Aqabikum tanqisun. Mustakbirin, dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan keji terhadapnya pada waktu kamu berbicara pada malam hari. Ini adalah antara perkara penting berkaitan dengan Quran ataupun ayat-ayat Allah dibacakan. Ada sesuatu habit tabiat tak bagus maksudnya yang disampaikan pada ayat 66 67 ini, kalau boleh Ustaz cerahkan, terutama istilah samira itu. Samira ni cakap-cakap waktu malam, kita selalu je cakap waktu malam kan. Apa perkara yang perlu diberi perhatian di situ? Okey, ayat ini Allah Ta'ala tegur of course musyrikin Quraisy pada zaman Nabi sebab mereka menolak Al-Quran dan sebenarnya mereka biasa lepak dan dalam bila mereka lepak, contoh kita ambil ayat dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 68. Sehingga Allah Ta'ala beri arahan kepada Nabi dan juga orang beriman. Allah kata wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Bila kamu tengok mereka mendalami mengeji ayat-ayat kami, kamu kena segera berpaling, jangan duduk sekali. Jadi nak tengok ayat surah Al-An'am itu kita kata sesi lepak dan mengutuk Al-Quran yang berlaku ketika Nabi berada di Mekah. Lalu Allah Ta'ala sebut perkara ini mereka teruskan. Dan cuma menarik perkataan Samirun Tahjurun ni, mereka sombong dengannya bihi itu sama ada Kaabah tu sendiri, dia kata Kaabah ni kami punya, kami boleh buat apa saja, ataupun mustakbirina bihi, mereka sombong terhadap Al-Quran. Samira Tahjurun, mereka mengabaikan atau mengeji Al-Quran. Samira pada waktu malam. Dia berkata as-samar ni dari segi bahasa dia sembang kosong selepas isyak. Kenapa sembang kosong selepas isyak? Sebab orang Arab siangnya panas. Jadi bila mereka nak sembang semua sekali, mereka akan ambil waktu pada waktu malam dan terutama sekali selepas isyak. Jadi ayat ni Allah Ta'ala cerita perangai musyrikin Quraisy, mereka ada halaqah-halaqah, ada kita kata tempat-tempat mereka melepak, dipanggil nadi, macam kelab-kelab, dia akan kutuk Al-Quran. Dan benda ni berlaku secara berluasa pada waktu malam selepas isyak. Kenapa? Suasana lebih nyaman, sejuk dan sebagainya. Cuma perkataan as-samar ni kalau kita baca tafsir ayat ni, ulama tafsir akan membawakan larangan Nabi supaya kita tidak as-samar. Sembang kosong lepas isyak. Nabi ni selalu Nabi lewatkan solat isyak sehingga 1/3 malam. Lepas tu Nabi tak suka tidur sebelum isyak dan Nabi tak suka bersembang kosong selepas isyak. Jadi ulama bincanglah kenapa Nabi tak bagi sembang kosong selepas isyak, sehingga perkataan as-samar ini disebut dalam ayat ini sebagai satu celaan kepada orang Mekah. Antara hikmahnya kita solat isyak ni solat terakhir. Dan kenapa Nabi lewatkan tu? Agak-agak sahabat dah mengantuk dah. Habis solat isyak tu tidur. Dan hari itu kita ditutup dengan ibadat solat isyak. Malaikat pun tulis kita si fulan dia mengakhiri harinya dengan harinya dengan solat isyak. Cantik. Tapi kalau kita balik solat isyak, member call lepak. Jom mamak tengok bola contoh pergi kedai mamak sembang macam cerita keluar politik lah, cerita itu ini. Jadi malaikat yang sedang mencatat amalan kita tu geleng kepala lah kalau kita kata umpamanya. Buruk mengumpat kutuk semua sekali. Lepas tu balik ke rumah dah lewat, tidur pun lewat, tidur dengan dosa-dosa hak kita tambah. Kemudian kita tidur lewat menyebabkan kita bangun pun lewat ataupun kita terlepas masa untuk qiyamul lail. Sebab tu antara hikmah Nabi tak suka sembang kosong selepas isyak. Cuma ulama bincanglah, lepas isyak nak sembang tu boleh ke tak boleh? Kalau sekiranya ia sesuatu yang bermanfaat macam perbincangan ilmiah, kelas dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma perkataan samar di sini secara lebih spesifik kita kata perangai buruk musyrikin Quraisy. Sembang kosong selepas isyak mengutuk Al-Quran. InsyaAllah. Itu jadi maksudnya pelajaran untuk kita ialah sembang kosong lepas sembahyang isyak itu terutamanya tak bagus ya, tak bagus kalau katakan tuan-tuan dah sembahyang isyak ya, ahli Jumaat dah balik daripada surau tu terus ke kedai mamak kan. Kalau kelas agama okey ya, kalau Ustaz Abdullah tadi kelas-kelas mengaji ke apa ke yang baik tu okeylah ya. Tapi kalau katakan selepas itu tidak
kalau tengok kat sini Ustaz ya, samiran tahjurun ini dia nampak macam samiran ini dia selalu dia ada kait dengan tahjurun itu. Adakah kalau maksudnya seseorang itu dia lepas sembahyang isyak ni suka borak kosong ini, dia menyebabkan hati itu jadi tahjurun ataupun jadi orang yang yang jauh, yang mahjura kalau dalam surah Al-Isra itu sendiri. Tapi saya kurang setuju kalau kita kata macam tu. Perkataan tahjurun ini dia berkait dengan ayat 66 tu. Dia kata qad kanat ayati tutla alaikum. Ayat-ayatku. Dan nak dikaitkan contoh tahjurun ni memanggilkan ayat Tuhan tu macam surah Al-Furqan. Allah kata apa? Antara keluhan Rasulullah. Dia kata waqala ar-rasul ya qaumi inna qaumi ya waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah, wahai Tuhanku, kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mahjur, dipinggirkan. Jadi tahjurun, samiran tahjurun itu perlu digandingkan dengan ayat surah Al-Furqan itu supaya kita tak salah tembok orang lah. Iyalah. Jadi kat situ. Tapi maksudnya dari segi amalan pada waktu malam itu bagus untuk tidur awal. Betul. Ya, tidur awal ataupun perkara bermanfaat. Nah itu poin penting lah. Itu poin penting daripada sini. Dan itu mungkin ada kaitan dengan awal surah Al-Mu'minun tentang ciri orang beriman, mereka itu istilahnya apa? Wallazi nahum 'anil la'wi mu'ridun. Di situ mungkin betul. Itu memang berkait rapat dan juga berkait rapat dengan solat tu. Wallazina hum 'ala salatihim yahafizun. Solat yang dijaga itu termasuklah solat fardu dan terutama solat malam. Okey. Sebab kalau dah sembang, kita pun tidur lambat, kita terlepas solat malam. Lepas solat malam. Ini teguran untuk diri sendiri lah sebenarnya. Betul Ustaz. Pasal zaman sekarang zaman WhatsApp, zaman macam-macam boleh kita berkomunikasi secara sosial ya, walaupun tak pergi ke kedai mamak tapi dekat Facebook apa sebagainya ni, ini peringatan untuk saya lah kan, untuk saya, untuk tuan-tuan, kita sama-sama doakan agar kita akhiri kehidupan kita sebelum kita tidur itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi di sini adalah 6 halaman yang telah pun kita lihat daripada surah Al-Mu'minun ya, hujung surah Al-Hajj dan surah Al-Mu'minun sebagai satu perkara yang penting. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memimpin kita menjadi orang beriman. Dia ada yu'minun dengan Al-Mu'minun Ustaz ya. Jadi kalau Al-Mu'minun ini satu chop mohor daripada Allah, maksudnya kita ni betul-betul berusaha untuk menjadi orang beriman. Inilah panduan di dalam surah ini. Dan mungkin sedikit Ustaz ya, surah Al-Hajj diikuti oleh surah Al-Mu'minun, kaitannya ringkas untuk kita terus esok nak menyambung lagi surah Al-Mu'minun, jadi lebih bersemangat. Surah Al-Hajj apa temanya, membawa pada surah Al-Mu'minun yang perlu diteruskan. Kalau kita perhati hujung surah Al-Hajj memang berkait rapat dengan surah macam Mukmin, macam satu continuation, kesinambungan. Contoh kalau perhati ayat 77, Allah Taala kumpulkan semua arahan dalam surah Al-Hajj. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, rukuk, sujud, sembah Tuhanmu dan buat kebaikan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Tuflihin tu siapa? Qad aflahal mu'minun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok ayat terakhir, Allah Taala tutup surah Al-Hajj, dia kata faqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Buka surah Al-Mu'min itu antara yang paling awal disebut. Siapa orang beriman yang berjaya ni? Orang yang solat yang khusyuk, orang yang tunaikan zakat. Masya-Allah. Maksud kesinambungan itu bersambung untuk kita teruskan memahami dan juga penghayatan itu berlaku di situ. InsyaAllah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari. Kita doa pada Allah SWT agar Allah memimpin kita menjadi orang yang beriman dengan ciri yang jelas yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Mu'minun. Kita berdoa di akhir ini bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah Bukhari ya, memimpin doa bersama kita pada slot 1 jam ulang kaji halaman 341 hingga 346 ini, permata-permata yang kita ingin ambil dan jadikan ia sebagai aset yang berharga sampai ke syurga untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu taala. Inilah yang kita ingin sebar-sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran juga ya, untuk kita sama-sama tuan-tuan sekalian kita menyumbang, dan apa sumbangan tuan-tuan itulah yang kita akan manfaatkan melaksanakan program-program dan menyebarkan lagi kandungan daripada Al-Quran ini untuk memastikan kita bersama orang beriman mendapat rahmat, mewarisi syurga Al-Firdaus Al-A'la. InsyaAllah kita bertemu lagi pada halaman baru surah Al-Mu'minun pada hari esok, dan kita bertemu dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.